impression of the possibilities of the library. So, let's get started. PST-TAR offers an extensive range of services and resources for all learning and leisure pursuits and provide vital support for students, researchers and staffs in complementing academic activities. Furthermore, varieties access to the world of information whether through online, multimedia or in print. PST-TAR also provide the training and support to exploit it to the full, and it is open to all its students and staffs. Our collections specialized for Faculty of Computer Science and Mathematics, Faculty of Sports Science and Recreation, and Faculty of Administrative Science and Policy Studies. Main services provided by the Circulation Counteract PST is a borrowing and returning book inquiry facilities, booking also interlibrary loan services. Let's visit a very important service in the library, the reference services. Librarians at this desk will help you with research questions, online search problems, or anything that will make your research time more productive. Librarians are here for students, so take advantage of their expertise and don't be afraid to ask for help. Whether you have a quick question or need assistance with a research project, the reference librarians are available during most library hours. They're happy to help one-on-one at the reference desk or in an individual consultation, and by phone, email, or chat. The IT Center is equipped with computers that offer a wide variety of software programs to make computing away from home easy and the completion of assignments a breeze. Open 7 days in a week while classes are in session. All computers are connected to the university network and can be used to access personal disk space. Social Zone is meant to be more playful, casual and comfortable. Students are encouraged to interact with each other here. Embrace noise and conversation in this area. Teamwork, group discussion, multimedia collaboration and displaying student work are encouraged. We provide a variety of study areas to accommodate different ways of studying. Find the right one for you. The majority of the study spaces in the library are intended for individual, quiet study. This includes the whole of the 5th and 6th floor, which the study desks around the book stacks, and some carrels are provided in each floor. There are 2 study rooms located on the 5th and 6th floor. Each of these has a study table and seating for 8. Study rooms cannot be reserved. They are available on a first-come, first-served basis. Groups have priority use. All carrels are assigned on a first-come, first-served basis, located in a designated quiet area, quiet and silent zone. Provide a private space for individuals to conduct scholarly research or study. There is no charge to use a carrel.
Periodicals, which includes professional journals and magazines. They are located near the reference collection. Periodicals may be used only in the library. Let's explore our collections in Annex, located at level 6 in S&T Tower, provided with leisure reading area, carols, 3 discussion rooms and the reference collections. PST offers many opportunities for group and quiet study, and provides a number of study spaces that may be booked by students and staffs. Search for all your ERA sources from our library portal. Many library resources are now available electronically and can be accessed via the web. You can get the information you want when you need it, 24 hours a day, 7 days a week. Our electronic resource collections offer a wide range of different types of information held in searchable online databases, electronic journals and ebooks. Available 24 hours a day, 7 days a week. You can also access ERA sources off campus. PTA are subscribed to 40 online databases, 24 ebooks by publisher, and 83 journals from various subjects and fields that covers all faculties in UT. Many titles cover specific disciplines or areas of study, while others are general or cross-disciplinary. The current daily and weekly newspapers is available at the Newspaper Lounge in Level 3, 4 and Annex. Editions from the past 12 months are stored in the closed stacks and can be requested from the circulation counter staffs. To ensure that our library services experience both productive and efficient, we provide a self-check machine service. This service is a great way to allow you to check out and renew books, provided the book is not on hold for another patron. At the same time, the machine is located at the main floor lobby near the circulation counter and reference desk. The self-check machine has a large monitor that easily and quickly takes you through the checkout process. However, if you should have any difficulty using the machine, please do not hesitate to ask one of our circulation staffs for assistance. They are more than happy to help you. Borrowed items may be returned in person during library hours, or drop them in the outside book drop. Outside book drops are available at every PTAR library location and can be used 24 hours a day, 7 days a week. All borrowed items can be returned to the outside book drops. Over half of the world's 2 billion internet users interact with social media tools to create, share, and exchange information and ideas while online. PST are using these tools to update informations and services, to connect and engage with the library communities beyond the library walls. Join us as we explore the PST Facebook, portal, IG and blog to find and connect with members of the library community through our social media. Thank you for taking the virtual tour of the Natura Science and Technology Library. We would like to extend you an invitation to make the best use of the library's resources. Please feel free to contact us if you need any assistance. Remember, when in doubt, always ask or consult with the librarian. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Okey, semua dengar saya? Suara saya?
Dengar. Nah, Okey, terima kasih banyak. Okey. Jadi saya nampak ada ramai lagi tengah join the meeting ni. Okey, tak apa, saya tengok sekejap ya. Okey, 150. Ikutkan dalam 200 lah kan. Oh lah, sebab saya dimaklumkan permohonan lah oleh Hazlin Han tu siapa ya? Student ke lecturer ya? Saya pun tak pasti. Student kan? Siapa? Hazlin ada ke kat sini? Hadirah ke? Ya, Hadirah. Hadirah, silap. Oh, silap. Ada kawan saya Hazlin Han tu kata yang mana Hadirah Han You. Ya, saya. Okey. Hadirah student lah. Mohon bagi Ya, pihak saya pensyarah. student. Ha. Alright. Pensyarah Hadirah and semua ni boleh tahu tak nama dia? Dia Prof siapa? Ke doktor? Nama lecturer ke apa? Nama lecturer. Tak Ada tahu dulu. Suzana. Suzana? Hmm. Oh, kena. Alright, daripada dia. Okay. Jadi kelas petang ni dengan saya ni, you all ni kira ada berapa kelas? Saya rasa lebih daripada satu ni sebab ada 200 kan. Mungkin dalam 3-4 kelas kan? Betul? 3 kelas. Oh, 3 kelas. Alright. Okay. So saya tengok ada lagi masuk sebab Jumaat kan. Biasalah yang lelaki tu dia orang solat Jumaat, jadi lambat sikit lah kan on the way kan apa kan. Saya nampak lah dah 152. Alright, dia tak apa. Kita boleh allow lagi rakan-rakan ni masuk sebab saya akan bagi kelas dalam bentuk hands on selepas saya bagi slide lah. Saya akan brief you mengenai software ni. Okay. And then baru saya akan proceed dengan hands-on session. Banyak ni nampak ramai tengah join lagi. Alright, tak apa. Okay, so sebelum saya mulakan kelas saya lah pada petang ini, you all ni first time dengan saya kan? Tak pernah lagi saya rasa. Baru first kan? betul, first time. Yes. Sebab ada setengah kelas tu dia ada, lecturer dia ada mohon banyak sesi tau dengan saya. Jadi you all ni saya rasa baru first dengan saya. Tapi saya tak pastilah ada sesi lagi ke tak. Tapi untuk petang ni saya akan fokus on modul. Kita ada banyak modul. Ini adalah modul yang fokus on reference management software Mendeley. Alright. Jadi sebelum saya start lah, saya perkenalkan diri saya lah. Saya rasa semua tak kenal saya lagi kan. First time kan jumpa. Okay, walaupun saya tak nampak you all nampak saya. Okay, saya Puan Nur Hafizah binti Mat Hanafiah, pustakawan kanan di Pitar Sains dan Teknologi UiTM Shah Alam. Right? So untuk makluman, Pitar Sains dan Teknologi, also known as PST ni berada di Kompleks Kejuruteraan. You all dah semester berapa? 5 ke? Final year kan? 5. Yes. Right. 5. Sebab kebanyakan join kelas dengan saya ni daripada student final year lah. Dan you all pun ada final year project FYP untuk tahun ni. Jadi memang sesuai dan sangat penting lah you all masuk kelas yang saya akan bantu you all lah actually untuk you all buat you all punya FYP nanti kan. Alright, so itulah sedikit sebanyaklah info yang saya boleh share. So saya akan proceed lah. Memandangkan ramai dah masuk, lebih kurang 150. Mana nampak ramai je join the meeting. Oh, 150 lagi. Oh, tak apa. Mungkin ada beberapa tu on the way. Tak apa. Sebab kelas saya ni pun kita akan buat secara recording jugalah. So in future kalau you all perlukan untuk you buat revise balik kan, untuk revision balik, ataupun mungkin you tak ingat untuk satu tempat, you boleh refer balik lah kita punya video rakaman nanti. Right? Okay. So saya boleh proceed ya sebab saya tengok ada yang dah masuk tu, ramai dah masuk. Okay. Firstly, untuk modul ni saya akan brief lah mengenai apa sebenarnya modul ni. Right. So what is LMS 301 modul? Okay, kita ada banyak nama lain. So ni one of this module which is focus on Mendeley.
Okay, Mendeley is a free reference manager that can help students and researchers organize their research, collaborate with others online, and discover the latest research. Okay, this class would assist students and researchers at all levels to store, track, and cite reference information about their research material. Okay. Okay, so modul yang akan saya highlight ialah ada beberapa yang kita nampak kat sini. Focus on, actually software ni saya akan ajar cara you nak manage lah software ni. Which is focus on, ada 6 kat sini. Access and researching technique to introduction. Okay, kita nak tahu basically apa sebenarnya software ni. Introduction to reference management software. Introduction to Mendeley. Okay, and then installation guide. Okay, you all dah install ke Mendeley? Ke belum lagi? Hello. Oh, siapa tak install lagi? Alright, tak apalah, nanti saya tunjukkan platform mana yang boleh install lah. Okay, tak apa, don't worry. So nanti once you dah habis kelas ni, you install and you boleh terus guna lah. Okay, yang keempat, Mendeley use, cara you nak guna, ada banyak function dalam software ni untuk bantu you buat citation and also bibliography or references. Yang 5-6 ni lah. Untuk you buat in-text citation ni, kita akan link ke Microsoft Word nanti. Pada software tu dia akan bantu kita untuk kita masukkan citation daripada Mendeley ke Word lah. Dan kita boleh listkan sekali reference dan juga bibliografi. Okay. Alright, so insyaAllah lah dalam masa 1 hingga 2 jam saya akan cuba share dengan you all lah. Okay. So firstly, more on ni basic sangat. Nak introduce kat you mengenai reference management software ni. Okay, so what is referencing? So referencing saya rasa ramai dah tahu dah. Okay, so mungkin you all sama ada atau tak lah. So what is referencing? Referencing means acknowledging someone else's work or ideas, right? It is sometimes called citing or documenting another person's work. Referencing is a basic university requirement. Without appropriate referencing, students are in effect stealing the work of others, which is lead to academic fraud, also known as plagiarism. Okay, benda ni penting you all kena tahulah. Saya rasa you all dah semester 5, mungkin you all dah tahu dah. Once you buat you punya assignment ataupun literature review semua tu, you kena creditkan statement tu sebenarnya bukan daripada you, tapi daripada someone lah, daripada researcher yang artikel yang you rujuk tu. So citing or documenting tu lah yang penting untuk you masukkan maklumat. Okay, maklumat author tu. Alright, so ni ada difference among 3 kategori ni, citation, reference and bibliography. Okay, citation ni you all pun dah tahu, appears within the text of your assignment and acknowledge that the words or ideas belongs to another. Okay, author focus lah, kita akan fokus on author once kita dapat citation. Okay, so kita ada 2 kategori lah untuk kita buat in-text citation, which is kita letakkan according to ataupun without according to lah. Okay, kita letakkan macam ni lah, ada 2 contoh. Saya rasa you all pun dah tahu dah cara nak buat kan. Cuma software ni actually dia medium yang memudahkan you lah untuk you transfer maklumat tu ke Word lah. Alright, so reference and bibliography. Okay, saya rasa mungkin kita pun ada yang ingat the same thing kan. Reference and bibliography macam sama. Tak ada beza, tapi dia ada sedikit perbezaan. Di mana reference ni sebenarnya it appears at the end of your assignment. Sama macam bibliography, appears at the end. Cuma ada differentnya ialah reference ni dia hanya masukkan list tu yang fokus yang when you cite when you cite the article lah. Okay, this list contains only the source you cite. Okay, tapi kalau bibliografi dia bukan sahaja listkan yang you cite saja, tapi dia akan listkan keseluruhan. Kadang you tak refer sangat kan, you tak go through betul-betul artikel tu, yang mungkin pick up sesuatu and then you just nak masukkan sebagai tambahan info contoh gambar ke apa and so on lah. Gambar pun kita kena kreditkan juga. Apa sahaja maklumat yang you refer directly or indirectly, you kena masukkan dalam bibliografi.
Tapi saya dimaklumkanlah oleh certain lecturer daripada FSKM lah. Tapi kelas lain lah. Memang supervisor dia prefer dia guna reference lah. Maksudnya citation and reference. Apa saja you cite, you kena masukkan dekat reference you. So apa saja maksudnya apa yang you masukkan lah dekat you punya final year paper tu, your research paper tu, you masukkan maklumat apa citation tu kena ada dekat reference lah. Kalau tak ada dia tak perlulah. Tapi apa-apa pun you kena refer dengan you punya supervisor atau lecturer you untuk you fahamkan lah sebenarnya lecturer you nak fokus on reference ataupun bibliografi ataupun dia kata depends on you. So you boleh gunalah reference atau bibliografi. Tapi kebanyakannya menggunakan cara citation and reference lah. Sebab citation and reference ni macam lalu kita akan cakap dia bersama lah citation and reference. Okay. Saya rasa kebanyakannya guna dua ni lah kan. Walaupun kan sebelum-sebelum ni kan. Okay. Okay, so bibliografi tadi seperti mana yang saya share tu, dia actually whether or not you have actually cited the work lah. Kita tak masukkan dekat kita punya literature review kita tu, kita boleh masukkan juga dekat bibliografi. Mungkin you ada rujuk. Then, beberapa perkara dalam tu kan. Okay, bibliografi will contain all research material, sama macam reference jugalah. Okay, you have used to generate ideas or read around a topic, but have not referred to directly in the body. Okay, macam saya cakap tadi lah. You tak, you focus on nak dapatkan idea ataupun just nak go through je artikel tu tak betul-betul. Kalau you buat citation tu, you kena baca sampai habis yang you kena. Sebab you nak masuk dalam, nak buat citation kan. So itu ada perbezaan kat situ lah. Okay. Okay, this mean in addition to listing the sources you cite in text, we also list resources that you read or refer to generate your ideas about the topic, right? Bibliografi lah secara ringkasnya. So when citing, you need to know lah about all of this information. Kena ada lah. Who, when, where, what, and when. When is focus on the URL lah or database yang you search tu log in ke kan. So maklumat ni penting sebab ini adalah maklumat yang perlu ada dalam artikel tu once you nak buat citation nanti. So maklumat tu perlu betul lengkap untuk you masukkan dalam Mendeley lah. Nanti kalau maklumat tu tak lengkap, you kena update lah dalam software Mendeley tu nanti. Dia ada cara dia lah. So you masukkan dulu, kalau you dapat maklumat tu tak lengkap, you kena pastikan maklumat tu kena ada. Dari sudut author, who, when, bila, maksudnya place of publication, where, tahun bila lah, year of publication, what, in the format of book ke, you kena tahu sebab untuk buat reference tu or bibliografi, untuk listing tu dia ada APA style lah. Kalau contoh APA, you kena ikut format lah. Kalau buku dia ada format dia, report dia ada format dia. So, kena tahulah juga format apa untuk you manage you punya semua maklumat dokumen you dalam Mendeley tu. So, benda tu semua kena ambil kira lah. So, kalau you melalui online, you kena tahu URL dia lah. So, mudah untuk you rujuk. In future nanti you boleh rujuk lah. Okay. Okay. So, when should I do citation or reference? Apa saja maklumat yang you dapat, okay, yang you rujuk, actually you kena kalau you rujuk betul-betul detail lah, so you go through A to Z, you kena buat citation and reference lah. Okay, apa saja maklumat, bukan saja textbook, tapi website, report, actually kita punya interview session ke, daripada TV, newspaper and so on. Semua saja, apa-apa saja maklumat tu you kena cite lah, you kena creditkan. Okay. Alright, so seterusnya, okay, ni writing style. Saya semua dah tahu dah writing style kan. Semua menggunakan APA, right? Betul tak? Semua guna APA ke? Atau tak yang guna lain? APA. APA. Kelas ni perempuan yang banyak respon. Ada kelas lain ada lelaki yang kebanyakan lelaki, tapi baguslah kelas ni. Kelas ni orang yang perempuan, yang lelaki hopefully dengar jugalah suara respon jugalah Okay. Kelas ni ramai ni 200
almost dah. Tengok dah berapa dah. Dah 1.5 lebih dah. 59. Okay. So ada lagi yang tadi lah yang masuk. Alright, so kebanyakannya akan gunakan APA lah yang lain-lain ni based on bidang ni lah. Ada setengah fakulti ni dia akan fokus writing style yang lain. Contoh engineering dia pakai IEEE. Kalau law dia ada juga. Law saya tak ingat nama dia. Dia ada juga certain researcher ni dia nak create dia punya writing style dia sendiri. Boleh juga tapi benda tu lah kita dah biasa kita memang social science. Kalau social science kebanyakan APA lah. Macam you all science and technology pun serta-serta macam FSKM APA. Engineering lah dia guna IEEE kan. Kalau medical MLA. So ada banyak kalau you go through writing style ni memang banyak format lah Right. Okay, so APA ni actually known as American Psychological Association, okay, which is most frequently used within the social sciences in order to cite various sources. Okay, so memang saya pun masa belajar pun saya guna APA juga. Bidang saya bidang social science kan. Untuk library punya bidang ni memang guna APA juga lah sama macam you. Okay, so kita dah terbiasa dah APA kan. Kalau yang lain tu mungkin dia punya format tu lain sikit lah kan. Alright, so okay, untuk APA citation and references ni ada dua kategori lah, iaitu in-text citation within the body of your paper and then reference list on the separate page at the end of your paper. So kita pun dah noted benda ni kan, just nak you more understanding lah about this. Okay, so untuk in-text citation ni example dia lah. Kalau you nampak ni statement and then dia akan letak dekat last ni citation. Citation dia ni melebihi satu artikel sebab banyak. Ni satu artikel, ni second artikel, third, fourth and so on lah. Sebab mungkin lah statement ni mungkin semua artikel ni dia bersetuju dengan statement ni ke, dia membahaskan satu isu yang the same idea kan. So apa saja maklumat yang kalau you nak buat satu statement tu you nak membahaskan beberapa isu, mungkin melibatkan beberapa artikel, you boleh buat citation melebihi satu, tak ada masalah. Dalam Mendeley pun dia boleh edit lah melebihi satu. Alright? So kalau macam you focus on definition untuk satu focus on that author punya artikel, you boleh letak satu je lah. Okay? So reference list ni macam biasalah, dekat last page lah. Masalah ni. Once you dah buat citation, software Mendeley ni dia akan bantu untuk list down all the reference lah kan. Okay. So APA style common rules. Okay, ni macam biasalah mungkin you pun dah faham. APA follows the author year. Okay, author dengan year ni dia memang dia akan kena letak nama author dengan year. Kalau IEEE writing style lain dia letak nombor je 1, 2. Tapi dia mesti simple. Tapi kalau APA ni dia memang menggunakan author dan juga year untuk writing style lah. Okay. So only author's last name or surname is used. Formerly name, full name or first name can be used. So untuk masukkan ni sebenarnya kita tak perlu masukkan ke semua. Maksudnya nama lengkap tak perlu. Kita just masukkan kalau Mak Saleh ni dia akan ambil surname dia lah. Macam kita ni kita tak ada surname sebenarnya. Kita nama penuh kita lah. Saya Nur Hafizah binti Mat Hanafiah, saya akan letak Nur Hafizah Mat Hanafiah lah macam tu. Kalau tak perlu binti, kalau nak buat writing style ni binti, semua tu tak perlu masukkan lah, just direct name saja. Okay, so in the reference list, the cited sources are listed in alphabetical order. Kalau you gunakan Mendeley ni, you tak perlu dah susun by A to Z, from A to Z. Dia akan bantu you susunkan. You just masukkan saja maklumat dalam software Mendeley tu. Sangat membantu you. Kalau you dah guna tu kan, you dah senang banyak dah. Sebelum ni you all guna manual lah. You all buat manual apa ni APA style. Dekat reference Word. Guna Microsoft Word. Oh, ada Word pun dia ada function dia kan? Okay. Betul. Saya pun take note dia ada function untuk tu lah. Okay lah. Zaman saya dulu, kita pun masa tu zaman saya dah lama dah belajar. Memang saya buat manual lah.
Saya pun masa tu tak tahu lah Word masa tu ada ke tak kan. Tapi memang saya buat memang type satu. Tapi once saya dah kerja, saya pun dapat tahu masa tu time saya tu saya tak pastilah ada ke tak, saya macam tak ada lagi kot. Endnote dengan Mendeley ni. So kira dah ada software ni sangatlah senang. Kan kalau macam daripada Word tu you macam pada saya dia macam setengah lah. At least dia dah ada template dia kan. You just masukkan maklumat saja. Tapi kalau software ni lagi senang. You masukkan, you drag masuk je. Kalau maklumat tu lengkap, you tak perlu edit apa sangat. You just insert saja. Just macam certain benda tu you kena edit sikit lah. Dia sangat-sangat mudah lah untuk you. Kalau you as a final year student ni. Okay. So ni sebagai contoh lah. Okay. Ni nama-nama ni. Okay, kalau you nampak ni nama Mak Saleh kan, David J. Beckham. So dia tak nama surname dia je lah, Beckham. Okay, kalau macam ni nama Chinese. Chinese ni dia ambil Chua. Kenapa dia tak ambil Kiman ni? Sebab Chinese ni dia ada family name. Tan, Wong semua tu kan. So benda tu, itu ada nama family name dia. Wong, Tan, apa lagi? Chua, ada banyak kan. Kalau Chinese ni kalau nama family name dia tak boleh kahwin dengan nama yang sama dengan family name tu. Macam kita kan, kita pun tak berkahwin dengan yang terdekat. Tapi Chinese tu pun macam tu. Dia orang ada family name. Cuah, kita kena ambil family name dia, tak boleh ambil nama tu. Kalau dalam kategori Chinese name lah. Kalau Chinese name juga kadang-kadang dia ada nama nama English kan. Dia kan dia suka tambah kan dia punya nickname nama English kan. Padahal ini bukan nama sebenar dia. So kena ambil family name juga. Ini sebenarnya nama family name dia Chu. Okay, Jimmy Chu Kim Woo-young. Nama sebenarnya Chu. Kalau Chinese name kita tahulah senang. Kalau macam nama kita, nama Melayu lagi senang kan. Kita letak nama Asmah lah. Omar sebenarnya kalau setengah orang tu macam overseas kan. Dia memang dia tak tahu dia letak lah. Tapi tak salah pun sebenarnya. Jangan letak nama lain lah kan. Tak sama langsung maklumat dia tu. Salah lah. Tapi sebenarnya kalau letak nama Omar pun tak apa. Tapi kalau kita dah tahu nama Melayu, better kita letak nama betul lah Asmah Omar. Okay. Okay, so ni nama India. Dia pun macam kita jugalah. Anak lelaki, anak perempuan ni tak perlu masukkan. Kita BNT tak payah masukkan lah. Okay, reference list APA style. Alright, so ni dia bagi contoh lah dalam bentuk reference list ni. Dan juga contoh example cari nak buat citation dan juga references. Okay, so kat sini kalau buku dia punya maklumat tak banyak kan, sikit. Jadi you kena tahu maklumat author tu kena ada, tahun penerbitan, tajuk buku, penerbit. Ini nama penerbit. Okay, and then URL. Mungkin buku ni dalam bentuk elektronik, e-book. Sebab tu dia ada URL. Kalau buku yang bercetak, yang printed one tu tak ada, tak perlu masukkan lah. Okay, kalau ada you boleh masukkan. So ini dia punya in-text citation dia, paraphrase dia guna. Selalunya kita akan gunakan paraphrase lah. Nama dan juga tahun. Ada setengah researcher ni dia akan tambah lagi pages, direct quote. Dia tambah. Tapi kebanyakan guna paraphrase saja. Okay. Selalu page ni dia merujuk pada kita buat citation tu dekat artikel Stegenga ni, page yang ke-52. So macam lagi detail lah. Tapi kalau tak masuk pun tak apa. Tapi yang ni yang mungkin jenis yang dia nak betul-betul detail kan. So bolehlah. Tapi kalau untuk Mendeley, dia akan fokus on paraphrase. Okay. Alright. Ini adalah journal pula. Tadi contoh buku, journal. Kalau journal ni maklumat dia lebih banyak lah berbanding buku. Sebab apa? Journal ni dia ada banyak volume dan isu. Jadi you kena masukkan semua maklumat tu. Sebagai contoh ni, macam biasa nama author, tahun, tajuk artikel ni. Artikel ni adalah journal artikel. Artikel ni berada di dalam Journal of College Counselling. Volume ke-9, isu kedua, page 181 hingga 187. Dan ini adalah URL. Mungkin artikel tu online journal kan. Mungkin you ambil daripada platform Google Scholar ataupun online database. Online database yang dilanggan oleh pustakaan. Okay. So online database ni saya tak tahulah you all dah
dah pernah guna ke ataupun tak pernah guna online database. You cari artikel selalu kat mana? Artikel ni lah, artikel you masa you belajar semester 1 sampai semester 5 sekarang lah. You all selalu Google cari artikel tu Scholar. kat mana? Ya? Google Scholar. Google Scholar. Itu kebanyakannya memang Google Scholar okey. Macam tu okey lah. Jangan Google tau. Google tu pada saya, janganlah you refer Google tu. Google tu tak sesuai untuk akademik. Kalau Google Scholar ni okey lah. Much better than Google biasa tu Dan kalau you tahu kita ada satu lagi platform online database, kita ada bagi servis. Pihak kami melanggan online database ni. Dalam online database tu ada artikel yang berimpak lah, yang bagus lah, yang berkualiti. Jadi tak apa, saya tunjukkan lagi. Kalau you tak pernah guna, nanti you boleh gunalah. Actually, modul kami banyak. Salah satu modul tu saya lah dan tim saya akan guide untuk you gunakan. Tapi sebab lecturer you fokus on Mendeley ni, so tak apalah, saya boleh tunjukkan platform untuk you dapatkan artikel lah. Tapi saya tak boleh detail sangat lah kan, sebab saya fokus on Mendeley kan. Tapi in future mungkin you boleh maklum pada lecturer untuk mungkin kalau ada keperluan boleh join lah kelas saya lagi. Okay, so untuk jurnal ni macam ni lah contoh dia. Okay, and then citing website, web page. Okay, website lah. Website pun dia pun tak banyak maklumat. Dia pun maklumat dia simple macam buku. Okay. Yang penting website atau web page ni dia kena ada URL sebab you ambil daripada platform online kan. So benda ni penting lah. URL ni penting untuk web page ni. Okay, kena ada lah. Dan juga maklumat-maklumat lain lah macam author semua ni, yang ni memang wajib ada lah. Okay. Okay, ni saya proceed lah sebab kita tak gunakan medicine, citing medical lah. Kalau student perubatan, sains kesihatan, mungkin diorang akan guna ni lah. Okay. So, saya proceed untuk seterusnya iaitu ethics and plagiarism. Okay. So, plagiarism is sebenarnya saya dah maklumkan tadi. Ni lebih detail lah apa itu plagiarism, which is the copying of words, sentence and paragraph directly from the work of another without paraphrase. And then the copying of illustration. Maksudnya, bukan you copy maklumat word tu saja, sentence or paragraph. Copy maklumat, copy you copy ilustrasi ke, graf ke, apa segala maklumat yang dalam bentuk picture ni, drawing semua tu pun termasuk plagiarism juga. Okay, without proper credit lah. Kalau you ada creditkan nama author tu dalam you punya research paper, tak ada masalah. Kalau you tak masukkan, seolah-olah macam you punya, macam you buat, macam you punya lah. So kat situ bahaya juga. Apa saja info yang you rujuk, you kena kreditkan. Okay, kena ada proper credit. Even the presentation of work prepared by another in final or draft form pun dikategorikan plagiarism juga. Bukan saja maklumat tu tak lengkap kan, draft saja kan, tapi tetap juga di bawah plagiarism. Kena tahu, kena alert. Jangan you masukkan kategori research paper itu dalam kategori plagiarism. Okay, sebab itu bawah satu etika jugalah. Dan you kena jagalah kan. Okay. Okay, untuk maklumat, okay, Turnitin, kita ada satu software. Yang ni Turnitin ini software yang lama lah. Kita dah ada yang baru iaitu Original. Original ni dia replace Turnitin lah, tapi dia punya software lebih kurang lah. Fungsinya adalah untuk leading academic plagiarism checker, technology for teachers and students, online plagiarism detection, grammar check and grading tool. So actually software ni memang semua lecturer ada software ni. UiTM memang provide kan. Dulu Turnitin, sekarang kita dah Original tu mungkin dia lagi detail lah pada saya sebab saya tengok software tu. Dia memang detail sikit. Dia akan check similarity banyak platform. Jadi kalau Turnitin ini mungkin simple punya software. Tapi yang software terbaru yang dilanggan ni dia sangat detail lah. So you kena alert lah
So untuk UiTM saya dimaklumkan masih lagi 30% lah, tapi tak pastilah kalau berubah kan. So kalau software tu dia check you punya research paper tu okay. Last ni result dia 31%. Meaning that dah jatuh plagiarism lah. Dia hanya 30 saja. Kalau 31 ke atas tu memang jatuh plagiarism lah. Selalunya your lecturer atau supervisor akan return balik kat you untuk you kemaskin ni lah, untuk you update balik. So dia akan lecturer you akan detect. So you jangan cakap apa, kena ni lah, kena hati-hati lah kan. Okay, tak apa. So ni software dia lah Alright, so okay, saya dah settlekan untuk dia punya apa ni, info tadi. Seterusnya, reference management software. Inilah yang akan saya share yang sebetulnya untuk modul ni. Sebab maklumat tadi you kena tahu juga untuk you fahamkan sebelum you gunakan software ni. Okay, so kita ada dua software yang kita provide pada user, iaitu Mendeley dan Eno. So Mendeley ni memang free, software dia free, you boleh ambil daripada website Mendeley itself. Tapi kita ada pautan lah daripada library yang mudahkan you lah, nak mudahkan you untuk install. Tapi you perlu Mendeley website, kita pun ada provide juga. Tapi untuk EndNote ni berbayar. Berbayar, jadi memang you kena melalui library. Sebab lecturer you minta you fokus Mendeley, so okay lah. Okay, so you tak perlu fokus on EndNote lah, you fokus on Mendeley sahaja. Alright, so ni ada punya pro and cons lah. Saya pun tak nak go through lah benda ni sebab Mendeley EndNote ni pada saya fungsinya sama, cuma EndNote ni sangat detail berbanding Mendeley. Mendeley dia simple dan pengalaman saya sebelum saya tak tahu benda ni kan, saya study dan saya dapat catch up Mendeley dululah berbanding EndNote. EndNote ni bukan tak dapat catch up, dia banyak sangat function, tak boleh nak ingat semua benda kan, jadi lambat sikit. So that once saya dah start so saya kena bagi kelas, saya kena fahamkan dulu. So okay, saya nampak EndNote tu banyak function. Mendeley ni dia simple, so mudah lah you kalau first learner ni kan, dia boleh catch up lah, dia boleh dapat. Okay, seterusnya je saya ni seterusnya adalah cara you nak install. Okay, so what is Mendeley ni? Basically free academic software. Okay, you boleh install dan guna dua version lah, iaitu web version dengan desktop. Tapi saya akan fokus on desktop sebab desktop ni mudah. Kalau you dah install atau download tu, you senang buka aje, without offline pun you boleh guna Mendeley desktop. Kalau web tu, dalam Mendeley web tu dia kena online, dia kena ada network baru you boleh guna. Okay, tapi you kena ada dulu lah. Pada saya sekarang ni internet semua ada kan, handphone kita pun ada kena ada data untuk kita WhatsApp semua. Jadi saya rasa network tu tak ada masalah kan. Tapi better you kena ada dulu lah, sebab saya nampak web ni penting untuk backup you punya maklumat daripada desktop. So apa-apa yang berlaku nanti in future, you dah tak risau dah. Okay, so ni dia ada function jugalah kat sini, ada Mendeley Word ni and Mendeley Web Important ni function dia lah untuk kita gunakan Mendeley untuk citation. Alright, okay, ni you kena download. So saya tunjukkan jadi saya tunjukkan you boleh download daripada website library mana Okay, so Mendeley, okay, ni what is Mendeley? Sama macam tadi lah. Sebenarnya dia akan bantu you untuk you manage, read, share, annotate and cite your research paper. Yang penting cite ni. Sebab once you dah guna, dah manage semua tu, dah maklumat dah ada lengkap, baru mudah untuk you buat citation dan juga references, untuk listkan references ni. Okay, so ni yang tambahan lah. Dia ada banyak function yang selain daripada tu untuk network kan, academic collaboration. Ni kalau researcher yang betul-betul aktif dalam research punya bidang, dia akan tambah network dia lah. Tambah dia punya jaringan, dia punya apa, dia kena kenal ramai lah. Lagi ramai dia kenal kawan-kawan research lain dalam bidang dia, lagi senang lah dia nak buat research kan. Visibility tu penting. Okay, so Mendeley term.
Ni dia punya function yang ada lah maksud Mendeley desktop ni apa, web ni yang online lah, desktop tu yang daripada kita punya laptop tu yang kita download tu. Sync dia akan sync, kalau web dia boleh sync ke desktop, desktop pun boleh sync ke web untuk backup kita punya maklumat. Okay. Web importer pun ada provide juga dalam Mendeley Web. Okay. Dia bersekali lah ni Mendeley Web dengan web importer ni. Citation plugin ni dia akan berkait dengan Mendeley Desktop untuk masukkan dalam WordView lah menggunakan citation plugin. Okay. So kena install juga citation plugin ni lah. Once you dah install Mendeley, dia akan minta you install citation plugin. Okay. Untuk create and format your citation and bibliography. Okay. So ni actually function dia lah add and organize. Nanti saya akan tunjuk lah. You boleh masukkan artikel dalam Mendeley dan you boleh organize, you boleh baca, read and annotate and yang paling penting lah reference manager lah untuk you buat citation. Okay, and references. Alright, yang ni website Mendeley yang official lah. Kalau mana-mana student, researcher, so on tu dia orang kalau dia orang daripada bukan belajar, dia orang belajar dia own tu, mungkin dia orang boleh directly ke Mendeley lah. Macam you pun boleh juga, tak masalah. Kalau kita nak mudahkan student UiTM ni, kita dah providekan maklumat kat website library untuk senang you nak install. Siap ada guide lagi, video guide macam mana you nak install. Okay, so lebih mudah lah. Okay. So ni dia punya ni lah cara you kena klik je download Mendeley Desktop for Windows. So nanti dia akan download untuk you lah. Sekejap je, saya Mendeley tak lama. Dia next, lepas tu dah siap. Cuma you kena register pula lah. Okay. So dia kalau untuk yang pakai Mac laptop, pakai Mac ni dia ada dia punya ni lah, tapi saya pun pakai Windows je. Mungkin ada beberapa student memang ada yang pakai Mac kan. So dia punya setting tu ada setting dia lah yang dia kena rujuk jugalah kalau yang mana Mac tu, saya ada kawan saya lah, dia pakai Mac so boleh lah kalau apa-apa saya boleh rujuk dengan dia lah. Okay, in case you ada pakai Mac lah So Mendeley Desktop, okay, samalah, free to download, free to install, dia bagi maklumat balik frequently updated automatically, user friendly interface, okay, integrate with any word processing software. So dia memang support, bukan saja Microsoft Word, Open, Office, iNote and so on. Tapi basically kita akan guna Microsoft Word lah untuk kita buat research paper kita kan, untuk buat citation and so on. Okay, so Mendeley Desktop, Mendeley ni pun dia compatible lah, bukan saja Windows, Linux and so on. Okay. Ni contoh dia punya appear dia punya interface dia. Okay. Web version and also desktop version. Ada perbezaan tak? Saya nampak macam function dia first ni sama tengah-tengah ni. Cuma dia tak ada mention kat tepi sekali ni, details, notes and so on. Dia punya function desktop ni lagi banyak lah berbanding Mendeley. Kebanyakan memang guna desktop. Mendeley ni web ni more on backup. Backup dan juga tambahan mungkin dia nak ambil daripada database, dia boleh juga directly masuk ke Mendeley Web lah. Tapi desktop pun boleh juga, tak bisa, senang je. Cuma saya nampak as backup lah, yang tu penting, as backup. Okay, kalau berlaku apa-apa kat desktop you ada web version untuk backup. Nanti kalau you punya laptop tu problem Mendeley, you uninstall balik, you boleh sync semula daripada web ni ke desktop. So memang cakap perlu ada web version jugalah. Okay. Okay. So both require one same account. So kalau untuk web, kena register juga. Bukan desktop je. Kalau you dah register desktop, you tak perlu register web tak. Dia lain-lain punya version. So you kena register kedua-duanya. Dan better you gunakan satu account. So lebih mudah Kalau account lain tu mungkin tak logik lah macam dia nak masukkan kan. Memang kena account yang sama lah. Alright. So ni dia punya info lah perbezaan web dengan Mendeley Desktop lah. Okay. Kalau Mendeley Desktop ni you boleh guna secara offline. Once you dah download semua artikel dalam bentuk PDF,
Kalau tak ada internet, you boleh masuk without without online lah, boleh offline. Tapi you kena ada artikel dan PDF lah. You boleh manage lah. Walaupun tak ada internet. Kalau Mendeley Web ni memang kena ada internet lah. Itu perbezaan yang ketara lah. Kita nampak. Okay. So yang ni lah, yang lain ni you boleh nampak ni. Okay. Dia ada kat sini. Okay. So Mendeley Web ni, insert citation into Word ni memang Mendeley desktop je yang boleh. Kalau web ni setakat ni dia tak boleh. So you memang kena ada desktop jugalah. Web ni actually mungkin you nak guna function lain lah untuk backup. And then you boleh add browse paper, manage your Mendeley, ni lah. Okay. Kalau untuk citation and bibliography or reference, memang you kena gunakan desktop. Okay. Okay, so creating your library Mendeley Web. Contohlah you kena masukkan email you lah okay, dengan password. Okay, once sudah register, dia akan appear macam ni. Dalam ni adalah Mendeley Web lah. So dalam Mendeley Web ni dia ada bantu you untuk users dalam ni untuk masukkan dalam Mendeley Web. So dia ada jugalah function sikit untuk bantu you. Okay. Alright. So ni contoh lah Ni contoh untuk users kat dalam Mendeley Web lah. Once you dah dapat result ni, you boleh add je to library. Dia akan masuk dalam library you. Dia Mendeley software ni kita panggil, kalau you dah masukkan artikel you dalam Mendeley software ni, kita akan panggil library. Library you lah. Sebab you yang masukkan, then macam you nak manage, you nak baca semua tu, dalam library tu, you kena pandai manage and organize lah. Lagi lama kita guna Mendeley ni, maklumat dalam tu akan jadi banyak. So you kena tahu untuk manage dan juga organize lah, untuk mudahkan you untuk retrieve balik you artikel yang you nak dalam software Mendeley ni. Okay. So ni dia punya Mendeley info dia. Okay. Oh ada, saya kata tadi macam nampak sebelah ni je kan. So kalau ada okey lah. Mendeley Web pun ada juga. Dia lebih kurang kan. Okay. Ni dia ada juga function ni. Cuma dia tak boleh ke Word lah kot. Dia tak ada function untuk transfer daripada web ke. Tapi kalau desktop dia boleh lah, dia mudah. Sebab kita install dalam kita punya Windows kan. So ni contoh dia, import from other software. Okay, ni you can transfer your library from on database, EndNote and so on. Dalam software sebenarnya kalau once you dah guna Mendeley tu, tiba-tiba you nak guna EndNote pula. You nak pindah ke EndNote. You boleh sebenarnya import masuk ke EndNote, boleh lah. Tapi kalau you dah biasa guna Mendeley, better Mendeley lah. Nanti kalau you guna EndNote, you kena belajar EndNote lah. EndNote pula kan. Saya tak sarankan you ada dua-dua software dalam you punya laptop ataupun PC. Nanti dia akan berlaku error sikit lah. You kena tahu untuk fixkan problem tu lah. Kalau tidak, susah sikit lah. Once you dah tahu. Tapi better satu lah. Senang satu. So boleh fokus on satu saja software. Reference management software tu. Okay, ni untuk Mendeley desktop. So memang apa-apa pun you kena register juga. Okay. Once sudah register, baru you boleh guna Mendeley desktop ataupun web. Okay. You kena register ni, kena guna email lah. Email sama lah masa nak sign in tu Okay. So ni dia punya interface dia. Okay. Lebih kurang lah macam web tadi kan. Okay. Ni pun boleh juga gunakan function import dalam ni. Macam web juga. Okay. Ni maklumat lah you buang. Also add exist semua ni. Tak apa, nanti saya tunjukkan lah Okay, saya nak tunjuk kat you. You punya interface dia ni. Macam ni. Okay. So dalam ni you boleh banyak fungsi yang you boleh guna lah dalam Mendeley ni. Okay. So ni contoh lah, you boleh favorite kan paper you. You boleh tengok kalau ada PDF ni, menilai itu adalah maklumat ni ada PDF. Ada setengah tu tak ada PDF tu, mungkin you export saja daripada on database ataupun Google Scholar. So you tak dapat PDF. Tapi you boleh you boleh masukkan maklumat ni menjadi PDF lah. Dia ada cara dia lah saya tunjuk nanti.
Okay, you boleh juga filter by author. Okay, boleh tambah tag ni untuk organize you punya library ni. Ni kira library lah tau, ni library you. Tengah-tengah ni library kita lah ni. Okay. And then dalam ni, dalam benda ni you boleh auto masukkan. You kena setting lah watch folder, dia akan once you dah set satu folder, kalau ada artikel baru dia akan detect untuk dia masukkan secara auto lah. Yang tu lagi senang lah Dia boleh baca dalam Mendeley tu once you dah masukkan, boleh highlight, boleh edit boleh annotatekan artikel ni. Okay, dia boleh ni notes, boleh buat notes. Okay, so document lookup ni in terms of kalau you nak carikan maklumat lah, klik dia punya DOI ni, dia akan tarik maklumat lain lah. Okay. Okay, so DOI tu dia akan pilih URL Okay, ni untuk Mendeley Web lah, dia ada function Mendeley Web Importer. Dia lagi mudah untuk import masuk dalam library Mendeley Web lah. Okay, ini contoh dia lah Web Importer ni. Dia user dekat Google, Web Importer dia akan keluar untuk you add to Chrome lah. Kalau you guna Google Chrome, dia akan plug in masuk dalam you punya Mendeley, dalam you punya Google Chrome tu. So mudah untuk you import lah. Yang tengah-tengah ni, inilah dia punya function untuk Mendeley Web Importer ni. Untuk dia senang masuk dalam Mendeley Web lah. Function dia lah Okay. Inilah Web Importer ni yang 4 segi ni. Dia akan berada dekat you punya, panggil apa yang atas ni, dia punya plugin apa yang kita dia ada kat atas ni kan. Bukan saja Mendeley Web, ada macam-macam function lain kan. Kalau you tengok dekat Google Chrome tu kan, untuk you, kalau ada setengah tu untuk you dapatkan full tag pun dia ada dia punya function tu untuk cari artikel yang full tag. So macam-macam sekarang ni. Kalau rasa student dah tahu macam-macam ni. Okay. You boleh juga kalau please make sure PDF and reference is available lah. Kalau ada lagi bagus lah Okay. Ni maklumat once you dah, kalau you sync lah dia akan masuk daripada web ke desktop atau desktop web lah. Okay. Mendeley will automatically import PDF file to your library lah. Kalau you import daripada web, dia akan masuk ke desktop. Okay. Ini web importer untuk yang ni untuk database yang kita guna, dia akan masuk terus directly. Kalau guna web importer, dia akan terus masuk dalam you punya add to Mendeley. Dia akan add lah Mendeley Web lah, bukan Mendeley Desktop, Mendeley Web. Okay, kalau you guna online, so caranya pun daripada online lah. Okay, kalau desktop tu, kalau you nak guna yang daripada database masuk ke web, ke desktop pun boleh. Maksudnya desktop ni dia boleh, once you dah masukkan tu dah lega dah. Kalau you tak ada internet pun tak apa. You dah boleh manage secara offline. Kalau Mendeley Web ni memang kena online lah. Fully online. Alright, so ni kalau once you dah ada maklumat lengkap semua, baru you boleh buat citation dekat Word. Okay, kalau once you dah install, dia akan appear dekat bahagian references. Apa ni, software dia. Untuk insert citation dalam Word ni lah. Okay, so you pastikanlah style ni you boleh, tapi by default dia akan letak APA lah. Okay, APA style. Right. Okay, so kalau selalunya kalau kita install tu, once dah start install tu, dia akan minta kita first, sebelum kita ke interface ni, dia akan minta, dia ada kotak lah untuk you install satu lagi Microsoft Word plugin. So don't worry, kalau you terlepas, you boleh pergi dekat tools, install web importer. Sorry, install Microsoft Word plugin. Web importer ni yang dekat Google Chrome tu. So dalam desktop pun dia ada function tu jugalah. Okay, untuk you install. Alright, ni ada maklumat lain-lain. Kalau you nak search daripada Word tu, you boleh key in lah maklumat untuk dapat semua maklumat yang you masukkan daripada Mendeley tu. Okay, ni lah nanti saya akan tunjukkan citation will show up based on selected style. Ni dia punya references. Ini adalah panggil apa ni? Citation. Ni citation according to, kan? Boleh buat macam ni lah.
Ni function dia lah untuk insert bibliografi. Okay. Ini contoh dia. So saya pun tak apalah saya nak proceed tu. Banyak kan saya tunjuk terus lah hands on. Yang beberapa tadi yang last tu itu maklumat tambahan lah. Yang saya tunjuk, saya inform tadi yang first tu maklumat penting yang you kena tahulah. Alright. So setakat ni okay? You jelas Okay. tak? Yeah, tak apalah kalau you tak faham. Ini teori je. Yang penting nanti hands on tu you kena faham betul-betul. Okay. So dah pukul 3.40. Cepat ni masa. You all nak take 5 ke? Saya banyak fokus on slide tadi sebab saya go through yang dia punya apa tu function dia tu kan. You all nak ke take 38? Nak take 5 ke? Sebelum saya proceed ke ni. Okay, sebelum tu, okay, saya tunjukkan you lah sebelum, okay, sebelum you nak guna ni, you kena install kan. Okay, install ni, sebenarnya dia ada kat mana-mana website library. Okay, library.uitm.edu.my. Tapi untuk kami ada website kami juga, pst.library. Okay, Arif ada apa-apa ke? Nak tanya? Dia macam unmute tadi. Tak Tak ada. Aduh, join. Alright. So, ni website kami lah, pst.library. Okay, nanti tim saya boleh share link. So, kat dalam ni, you boleh pilih download. Okay, download. Pergi kat software. Okay, semua pergi software. Dekat software ni, you boleh pilih Mendeley. Kalau terus nak download, Mendeley Windows lah, terus download. Kalau you nak tengok guide macam mana nak download, boleh pergi dekat link ni. Okay, and then, dekat appear macam ni. You boleh pilih lah, kalau selalu kita akan install Mendeley desktop lah. Alright, so ni ada guide dia, you boleh tengok lah. Sebenarnya nak install senang je, sebab dia tak ada password, sebab dia free. So lagi mudah lah untuk you install, you klik je install. Dia akan installkan dekat you lah. Belum lagi ada keluar sini, download now for Windows. Sebab saya dah ada, saya tak nak klik lah. Kalau saya, boleh je saya klik, tapi saya tak install lah sebab saya dah ada. Dia akan turun kat bawah ni, dia akan downloadkan untuk you. Okay, once dah ni baru you boleh klik dan dia akan download untuk you lah. Saya semua dah tahu dah ni, dah selalu download macam-macam kan. Okay. Okay. So once you dah download tu, dia akan appear lah macam ni. Saya tunjuk kat you kan. Ni lah dia akan appear keluar kat you punya laptop atau PC. So you open lah. Okay. Okay, nak tanyalah sebelum saya sambung, you all nak take 5 ke tak? Ke boleh sambung terus? Take 5. Okay, take 5 dulu. Nanti saya akan tunjukkan soal sekejap. Sini, soal. Okay, boleh kita take 5 kejap. Okay, once you dah install, dia akan keluar macam ni. So, saya bagi masa 3-4-5 kita start Okay. Take 5 kejap lah. You all nak pergi toilet ke, nak rest sekejap. Okay. Kita jumpa sekejap lagi.
Okay. Okay. So, saya boleh proceed lah ya? Boleh? Boleh proceed? Boleh. Okay. So you all yang mana yang belum install lagi, kebanyakannya belum install lagi, you boleh install macam saya tunjukkan lah, senang je. You install, and then dia akan appear macam ni. So you kena register dulu lah. Okay, so register saya rasa tak ada masalah ya untuk you all register. Once dah register, baru you boleh sign in. Okay. Saya sign in dulu. Okay, once dah sign in, saya akan tick lah tick sign in sebab kalau you tak tick, you kena sign in setiap kali you nak guna. So better you tick sign in lah senang. And then you sign in. So lepas ni tak perlu nak sign in dah. So dia akan appear macam ni. Dia akan appear you dah berjaya install reference manager tapi you belum install lagi yang ni. So dia akan minta you klik lah, you tick sini, klik sini, dia akan auto masuk citation plugin dekat Microsoft Word you. Okay, once you dah klik, nanti dia akan, you kena buka lah Word dan you kena pergi dekat references. Dia akan appear kat sini. Inilah function dia untuk you buat citation dan juga reference nanti. Okay. So dia bagi kat you tua lah saya proceed lah Okay, so saya buang dulu yang ni sebab kalau you first guna, dia dia akan kosong lah macam ni. Ada 3 kat sini kan, panel ni. So yang tengah-tengah ni lah untuk you masukkan artikel. Okay. So you ada artikel kan? Saya rasa mungkin you ada cari. Betul tak? Semua dah cari artikel dah? Dah. Dah. So dah ada PDF. Kalau dah ada PDF, senanglah you nak masukkan dalam ni. Okay, you boleh guna cara macam ni file, add file atau add folder. Add folder ni kalau you dah ada folder, lagi mudah. Kalau you add file, you kena add satu-satu lah. Okay. Add satu-satu. Contohnya, saya cari dulu artikel dalam saya punya folder je. Ini. Okay, saya akan masukkan. Boleh keluar macam ni. Kita boleh keluar macam tu Tak apa, saya klik open. Dia keluar gambar Google saya, dia keluar PDF. Tak apa. Dia akan keluar macam ni lah. Alright. So dia akan keluar maklumat dia lah. Dah ada nama author, title. Macam ni lagi mudah. Kalau you nampak kat sini. Okay, ni maklumat dia yang dah ada dia punya details artikel ni. So tak apalah you nak edit lah. Kalau maklumat tak lengkap, baru you kena edit. Kalau you nak kepastian, you klik 2 kali. You boleh pergi kat sini. You boleh buat checking lah. Checking. Okay, betul lah maklumat dia. Kalau betul, dia tutup balik lah kat sini. Tutup pangkah ni, close tab. Dia akan kembali ke asal. Alright, so kalau you nak, sebenarnya kalau you nak, saya nak tunjuk. Kalau you nak drag pun actually boleh. Kalau benda ni dia banyak memudahkan kita lah. So tu saya nak drag saya punya drag artikel ni satu lagi. Okay. Sekejap. Okay, sorry. Okay, tak apa. Klik je and then you tarik, drag lah. Tarik, boleh drag pun. Drag kan masuk lah untuk you. Lagi senang kan. Kalau semua ni pun boleh juga. Dia drag kan masuk. Okay. So, nampak kan dia dah masukkan semua. Tu kalau you nak drag lah. Kalau tak nak guna function add ni. Add file ni kat sini pun boleh. Kat file add ni pun boleh. Kat bawah ni pun boleh. Dia dah letak dah. Okay, kalau you dah ada folder lagi mudah. You insert je daripada folder, lagi senang. Tak perlulah nak buat satu-satu. Contoh saya ambil satu je.
Okay, dia akan masuk. Okay. Once dia dah masuk, kalau banyak dia akan lagi lama lah tempoh dia ni sebab ada ni yang dia highlight ni, inilah yang daripada folder saya tu. Dah jadi banyak dah. So, kat dalam ni juga you boleh set watch folder seperti mana yang dekat slide saya maklumkan tadi. You boleh set folder, you boleh set folder. Lepas ni kalau artikel ada artikel yang baru dekat folder tu, dia akan auto masukkan. Okay. Yang tu lagi senang. Okay, SB. Lepas tu saya ambil yang nombor 3 ni, saya apply. Saya klik OK. Dia akan masukkan. Sebab saya tak masukkan tadi. So dia auto kan. Lepas ni kalau ada artikel baru, dia akan auto masukkan. So kalau once you dah set as watch folder, dia holding. Tapi kalau you nak buat checking pun boleh juga. Okay, so saya dah masukkan semua. Tadi, okay. And then, you juga boleh add entry manually kalau artikel you tu dalam bentuk bercetak. Kalau you cari dekat, sebenarnya mungkin you tak tahu URL ke ataupun kalau you tak tahu URL apa, you boleh go through dekat search Google kan. Tapi kalau memang betul maklumat tu memang tak ada, buku lah senang cerita buku. Kalau buku tu bercetak, dia memang tak ada dalam version online kan, tak ada dalam bentuk ni. So you kena guna add entry manually untuk masuk. Tapi kena ada buku tu kat tangan lah untuk you masukkan maklumat tu. Tidak macam mana nak masukkan kan? So contohlah saya masukkan, saya kena pilih type ni book. Sebab dia kalau book ni dia punya template untuk maklumat reference tu lain kan. So you kena pastikan you select tu type book. Sini masukkan machine, bagi contoh machine learning. Nama author ni you boleh letaklah nama author buku tersebut lah. You kena follow lah Okay, contoh nama saya. Ni kalau saya tak letak, kalau saya tak tick institution, dia akan berubah lah. Macam nak tak nak bagi dia ubah sebab kita nama Melayu kan. Kita, kalau boleh kita nak direct. Okay, you klik institution ni. So dia akan remain. Dia tak akan kacau lah. Institution tu, kalau nama overseas tak perlulah klik institution tu Nama Melayu, nama-nama yang tertentu lah. Okay, tahun, you kena follow maklumat yang ada kat buku tu. Dekat title page ataupun belakang title page tu, resource page. Okay, yang kalau you buka buku tu, tajuk tajuk besar tu, bukan yang hardcover yang dalam. Kalau you tengok belakang dia, lagi banyak maklumat dia kecil-kecil lah. Itu kita panggil resource page. Resource page tu maklumat dia lah. Nama publisher dia, copyright year, semua ada dalam tu. So, you boleh rujuk kat situ. So, ada 50 page sebagai contoh. So, you kena masukkan semua maklumat yang ada lah. Okay, publisher selalu mesti ada. Publisher penerbit. Okay, contoh UiTM Press. Alright. And then city tu mungkin Shah Alam, tempat penerbitan tu. Place of publication. Okay. And then you klik save. Okay, dia akan masukkan lah. Tapi memang tak ada. Tak ada PDF sebab memang you add manually. Kalau nampak beza kan. Okay, kalau contoh kat dalam ni juga, you boleh buat favorite. Okay, nampak saya buat favorite. Contoh you suka, you memang nak artikel ni. So you boleh sort kan favorite kat atas. And then yang ni you boleh tick baca tak baca lah. Macam ni meaning that you dah mark as unread. You tak baca lagi. Yang hijau ni besar ni, yang bulat besar ni dah baca, mark as read. So you boleh sortkan yang mana you dah baca, yang mana you tak baca lagi. And then kategori ni, format ni pun you boleh sortkan yang tak ada PDF dengan yang ada PDF lah. Lagi mudah untuk you tengok. Okay, same goes to yang ni lah. So you boleh sort juga. Okay. Okay, and then dalam Mendeley ni juga, you sebab nak buat citation dengan references, tak perlu pun ada PDF. Dia hanya maklumat je. Maklumat dia yang ni lah. Yang dia tarik masuk ni. Yang saya buat tadi ni. Yang ni, ini yang kita masukkan kan. Kita masukkan, kalau kita nak edit, kita kena pergi kat details lah. Kita masukkan ni.
So kalau macam PDF ni sebenarnya dia dalam, kalau ada dalam library you lebih mudah untuk you baca dan rujuk lah, dan juga you nak buat nota. Kalau tak ada tu susah sikit lah. Itu dia punya kelebihan lah kalau ada PDF. Tapi kebanyakan student memang ada PDF kan. Okay. Okay, so saya akan tunjukkan you boleh, yang ni you import masuk. Kalau you nak export, tarik daripada luar lah, daripada database lain, daripada Google Scholar sebagai contoh, you boleh gunakan cara macam ni lah. Saya tunjuk contohnya ni Google Scholar. So saya letakkan dalam ni machine learning teknik sebagai contoh. Okay, saya letakkan ni searching strategi saya, quotation marks ataupun double quotation untuk dapatkan exactly actual phrase untuk machine learning techniques. Kalau you tak masukkan, you akan dapat machine, akan dapat learning, akan dapat techniques. Kita tak nak, kita nak actual phrase ni. So once you dah search, you boleh dapatkan lah artikel kan. Tapi saya nak tunjukkan macam mana you nak masukkan without PDF lah. Kita nak export details artikel tu, macam metadata dia lah kan. So you boleh klik je kat sini side. You boleh pilih ref manager lah. Kalau untuk Mendeley, saya cuba, saya ingat lupa dah. Kita cuba tengok kejap saya nak buka. Ini sebab saya ada EndNote. Kalau EndNote ni dia memang ada platform dia lah. Okay. Kalau big text, kalau untuk ni kejap. So memang dia kena gunakan saya klik EndNote ni, dia akan pergi dekat saya punya EndNote lah. Okay. Kalau ref manager ni, kalau you ada Mendeley sahaja, dia tak akan keluar macam ni. Dia akan turun macam tadi, dia akan turun bawah ni, you kena klik je, dia akan masuk ke Mendeley. Kalau masa saya ni, sebab kalau saya klik ni, sebab saya ada dua. Kalau kita ada dua, dia akan utamakan EndNote berbanding machine, berbanding Mendeley. Jadi kalau tak ada EndNote tu senang sikit lah. Kalau macam ni, sebab contohlah saya masukkan lah, saya akan klik lah kalau saya ada EndNote. Kalau you ada dua-dua macam saya ni, you boleh cuba cara macam ni lah You pergi dekat download. Okay. Yang ni ke tadi? Yang ni. Alright, so saya boleh right click, dan saya klik open with, saya akan ambil Mendeley desktop. Sebab ada dua, dia running dua kan. So saya nak pilih choose Mendeley desktop. So dia akan masukkan. Tajuk apa tadi Oh, machine learning teknik kan. I tak tajuk dia machine learning teknik. Dia tak ada. Machine, saya ambil yang mana? Yang atas ni kan, text classification. Okay, tak apa, saya cuba sekali lagi. Saya patutnya ref manager Kalau dia keluar macam ni, kalau you, dia akan keluar Mendeley lah. Sebab saya ni ada dua, so saya kena cuba banyak benda lah. Saya kena tengok. Okay, yang ni. So saya akan ambil open with Mendeley desktop. Tajuk dia apa sebenarnya tadi? Machine learning teknik dia tak masuk Kalau tak masuk, okay, saya akan cuba turun ni. Sebab saya punya sekejap You all bolehlah sambil-sambil tu, boleh ni lah, boleh install Sebab saya ada dua, itu saya dah boleh buat dah. Nak fixkan problem ni. Sebab kalau Mendeley ada, senang. Dia terus masuk kat Mendeley je. Sebab saya ada dua-dua. Ada dua ni, dia kena pilih lah. Sekejap, kita tengah pusing. Okay. Oh, almost 4. Saya pun tak perasan dah. Cepat. Tak apa. Saya nak tunjuk kat you, tapi tengah pusing. Saya rasa yang ni transformation lah, tapi dia tajuk dia. Saya bukan kan? Bukan. Jadi dia tak masuk lagi. Kalau Mendeley dia dah masuk dah. Kalau satu software je. Kalau dua ni dia kena cuba ni lah.
So saya akan sort, saya akan tengoklah yang mana ada PDF dan tak ada. So dia tak masuk lagi lah. Kalau export, dia memang akan keluar maklumat je macam seolah-olah kita masukkan sendiri macam manual entry tadi tu lah. Okay, saya nak tunjuk sebab saya ada problem untuk ENOC saya tu. Kalau Mendeley, dia akan masuk terus. Right? So, saya nak kena fixkan problem tu sebenarnya. Refwork ni tak boleh. Dia akan support dalam bentuk dalam bentuk RIS format ataupun reference manager. ENOC pun dia akan support jugalah. Cuma tadi saya guna cara untuk saya ambil scholar ni, yang ni. Saya tadi ENOC kan, sekejap saya kalau ambil ref manager tadi, dia keluar apa? ENOC tadi, sekejap saya tengah nak fixkan problem ni. Akan masuk. Ni saya punya ENOC lah, a survey on machine learning ni. Okay, slide. Okay. Kalau tak masuk tak apalah, saya nak tunjuk lagi, ada platform lain lagi untuk you. Sebab ada ENOC 2 ni dia problem sikit. Okay, nanti you boleh cuba, you boleh pilih reference manager lah. Okay, ENOC dia untuk platform ENOC lah. Macam saya ada ENOC, senang lah. Saya terus klik, dia akan ke ENOC. Kalau untuk Mendeley, dia akan guna refman. Okay, so don't worry, yang ni saya dah cuba hari tu, yang kalau saya tak ada ENOC, dia boleh terus masuk ke ENOC je. Dia terus masuk kat Mendeley je kalau yang ada Mendeley. Okay, so satu lagi, saya nak tunjuk dekat you. Okay. You pernah guna tak online database library? Pernah guna tak? Yang easy access tu ke? Sorry, ya? Fatin? Yang easy access tu ke? Yes, betul. Easy access. Banyak student ingat easy access Okay, kalau website kita ni sebenarnya, website library, PST sebagai contoh, you pergi ke our collection. Fatin tadi dia melalui easy access tu daripada website library lah kan? Mestilah website library ya. So, pergi dekat on database, dekat digital collection ni. So, dia akan appear macam ni. So, contohlah ni, sebab yang ni modul lain. Saya tak boleh go through betul-betul lah. Jadi, saya nak bagi contoh macam mana artikel you nak masuk dalam Mendeley. You nak export macam mana. Saya bagi contoh untuk kalau masa you nak guna on database ni, you kena pilih subjek lah. Better ambil computer science lah dulu. So, dia akan sort, dia akan filter, akan fokus on database yang dalam bidang you saja. So, lebih mudah. Untuk bidang you, better ACM Digital Library. Saya akan tunjuklah beberapa contoh ya, Science Direct. Kalau thesis and dissertation, you nak refer betul-betul thesis, you boleh guna ProQuest. Okay. Kalau macam you student FYP ni, Scopus and Web of Science ni pun sangat baguslah untuk you rujuk. Okay, untuk you dapatkan artikel yang lebih baguslah. Okay. So, saya tak boleh nak go through one by one. Saya terpaksa skip sebab ni untuk dia ada modul lain lah. Okay, tapi you boleh cuba dululah nanti untuk you dapatkan artikel lah. So, accept. Ada lebih kurang 20 minit. 20 minit lah. Saya cuba habiskan sebelum 4:30. Okay. So, saya cuba ambil apa-apa saja keyword. Okay, sebab saya nak cepat. Okay. Once sudah dapat ni, okay, ni sebenarnya saya nak ajar you without you ambil PDF lah. Sebab export ni untuk you buat citation and references. Kalau PDF tu untuk you baca lah. Tapi tak, kalau ada lagi mudah lah. Saya nak tunjuk ada banyak inisiatif lah. Kalau macam ni contoh, you nak ambil artikel ni untuk export. Saya tunjuk. Ada dua. Saya pilih export citation. Okay. Ambil export citation. Okay. Dalam ni, seperti mana saya cakap, setiap database dia akan ada bantu you untuk export citation. Okay, so untuk ni, kalau untuk SCM, dia ada 3. So untuk SCM, saya ingat lagi, big text tak silap saya, dia boleh support untuk masuk Mendeley. Saya cuba okay, nampak tak? Big text dia support SCM, dia support lah Mendeley.
Klik je kat bawah ni. Macam Google Scholar dia akan jadi macam tu lah. Dia akan detect sebagai Mendeley. Dia akan detect untuk support masuk dalam Mendeley. So macam tadi ni dia akan masuk. So dah ada. Kalaulah berlaku in future tiba-tiba you nak baca, macam mana you nak buat? Sebab you export saja maklumat ni, sebab nak buat citation dengan reference tak ada masalah. Sebab dah ada maklumat dia, cuma nak baca tak boleh. Okay, in future kalau you nak rujuk, tak ada masalah, don't worry. Dekat details ni dia ada bagi you URL atau DOI. Kalau tak ada URL, you boleh klik DOI untuk dia search, dia akan keluar URL lah. Okay. So nampak dia akan keluar. Lookup succeed. So ada satu tu dia akan keluar melalui easy access ataupun direct ECM lah. Tu mana-mana boleh lah, tak ada masalah. You boleh klik, dia akan pergi ke tempat. Dia akan pergi ke sini lah. Link ni. Dan you boleh download. Ini sebagai contoh ya, saya nak tunjuk kalau selalulah student setengah tu dia punya internet problem. Tak kuat lah, tak stable. Dia boleh export siap-siap. Dia boleh export, sebab export sekejap je. Dia tarik maklumat je kan. Tapi nanti bila-bila dia nak baca, nak baca lah pula. Dia boleh gunakan platform klik URL lah dekat details ni. Boleh terus search balik lah. Tak ada masalah. Ini sebagai contoh saya nak tunjuk. Kalau tiba-tiba you nak baca, you kena pergi kat link tu. Okay, kat link tu. And then, macam mana you nak masukkan? Sebab dia tak ada PDF, you nak masukkan tajuk ni lah. Mastering tadi kan? Machine learning mastering pula. Machine learning in the real world. You boleh guna platform file ni, add files. Klik je kat sini. Okay, you boleh pilih lah yang you download tadi tu. Okay. So dia dah ada. So automatic dia akan keluar kat sini. Dah ada PDF. Macam sama macam you download dulu and then you add kan. Yang ni dia export dulu. Baru dia download kemudian. Tak ada masalah. So as long as maklumat dekat details ni ada provide untuk you, DOI ni yang penting. Kalau tak ada DOI susahlah you nak dapatkan URL. Kalau tak ada DOI dia dah mention URL pun tak apa, janji ada URL tu. Okay. So URL ni penting untuk you rujuk semula untuk you dapatkan full text. In future lah you nak baca. Okay. And then saya bagi contoh lain lagi. Okay. Saya bagi contoh database. Saya bagi 3 je contoh. The rest tu you boleh cubalah. Tunjuklah beberapa database untuk you faham macam mana you nak export. Okay, untuk you export. So, hopefully lepas ni you guna on database untuk dapatkan artikel. Okay, kalau Google Scholar tu tak ada masalah, boleh cuma better priority menggunakan on database lah. Okay. Bagi contoh saja ni. Saya tak nak tunjuk cara searching semua. Tadi ada cara dia untuk searching, semua teknik searching. Tapi itu adalah dalam movie yang lain lah. So, tak apa, you cubalah janji you dah tahu platform dia untuk dapatkan artikel So, untuk you export, actually kalau you nak export satu ni je, you boleh klik export terus kat sini. Kalau 2, you kena tick and klik kat sini. Okay. And then untuk send direct ni, dia akan support RIS. Okay, RIS, sekejap dia akan support RIS. Dia tak apa. Saya tunjuk kat you sebab saya ada EndNote, saya kena masuk dulu kat EndNote ni. Untuk saya, saya masukkan je. Sebab saya nak tajuk dia Brand Logos and Computer Base. Saya kena pergi dekat sini. Hopefully inilah kod dia punya. Dia open with, sebab saya, sorry. So dia akan masuk lah. Itu ke tajuk dia? Itu bukan. Brand Logos and Computer Base. Saya tak pasti dia punya folder yang dia punya apa yang mana. Saya pun dah tahu. Oh, send direct. Sorry, bawah ni. Yang tu yang lain punya kan? Saya dah ni, send direct ni. Saya akan klik open. Ni kalau 2, saya ada 2 software. You tak, kalau you senang, kalau you klik je dekat sini export RIS ni, dia akan jatuh dekat bawah ni macam ni. You klik je. Macam saya tunjuk tadi ada SCM tadi kan. Sebab saya ada 2, so saya kena banyak saya kena klik lah. Saya kena cuba inisiatif lain untuk masuk ke Mendeley. So once dah masuk, dah ada. Okay,
So tu untuk Science Direct. Okay, once dah ada ni, senang dah ada. So saya tunjuk satu lagi contoh. Poten dah kan. Sekejap dia masa ni. Right, ni untuk ProQuest. Setiap database dia ada provide. So don't worry, boleh cuba. Janji you kena cari export ataupun site. Google Scholar dia guna site kan. Ada juga database dia guna site juga. So antara dua lah export ataupun site. Okay. Machine learning. Sebagai contoh. Okay. Machine learning ni dia punya keyword besar kan. Kalau you punya keyword tu lebih spesifik, so dia punya result tak besar lah. And ada juga cara untuk you sort, you filter and so on lah. So untuk export dalam ProQuest ni ke Mendeley, okay, dia akan gunakan, saya tunjukkan ni. Okay, dia tak function kat sini, tak apa. Saya buka details dia. Okay, dekat details ni dia ada function lah. Kadang-kadang dia function je dekat depan tu. Cuma dia tak keluar lagi. Ada time dia okey, ada time tak. So kalau tak nak, you kena klik details untuk you dapatkan site ni. Dia guna istilah site kan. Tadi setengah tu dia guna export. So either site ataupun export. Okay, and then you pilih RIS, Mendeley dia mentionkan contoh. Okay. And then you klik je continue. So dia akan request in progress ni and download lah. Saya takut dia keluar EndNote je. Saya kena buka EndNote dulu. Sebab dia detect EndNote. Sebab EndNote pun dia support RIS jugalah. Okay. Saya ambil ProQuest ni. Saya open Reads. Alright, dia dah masuk. Okay. So ni itu antara cara lah untuk you export daripada on database. So you kena make sure untuk on database yang dilanggan tu, you kena pastikan format RIS ataupun kalau dia dah provide Mendeley ataupun EndNote, EndNote tu tak boleh lah, Mendeley ataupun RIS, serta-serta tu dia akan guna big text. Depends lah pada database tu. Macam ACM dia guna big big text kan. So yang lain tu kebanyakannya RIS format. Okay. Ada certain tak support, kalau you klik dia tak masuk tu, meaning that dia tak support format tu. Okay, yang penting RIS format dan juga certain untuk ACM dia guna big text kan. Okay, tu antaranya lah untuk you export. In future you nak dapatkan full text, you kena refer pada URL dekat details ni. Alright, so untuk cara you nak masukkanlah export. Dan juga kalau once you dah masukkan, kerana you tak perasan you termasuk the same title. So you kena check lah dekat bahagian tools, check for duplicates. Kalau dia mention no duplicates, meaning that artikel you dalam ni tak ada yang duplicate lah. Dia artikel yang berlainan. Right? Okay. So and then untuk setiap artikel yang ada maklumat PDF ni, you boleh baca dan juga you boleh highlight. Okay, sebagai contoh, saya bagi contoh untuk saya highlight warna ni. Saya pilih warna blue, saya klik highlight ni dan saya highlight. Sebagai contoh lah. Dah keluar dah highlight kan. Warna lain pula, warna pink lah. Saya highlight warna pink pula. Ni contoh lah, mungkin you nak masukkan dalam you punya you nak masukkan statement ni, the goal of this study, the goal ni tak sesuai pula yang more on you punya ayat kan. Saya ambil contoh lain lah, contoh warna orange. Okay. So, you kena baca lah teori dia ke, you masukkan. Dia pun banyak dia buat site, nampak tak? Setiap apa tu bukan maklumat dia tu, dia kena site. Contoh ni ayat dia lah kot ni. Ni ayat site, nanti dia site juga ni. Contoh lah ni, mungkin ni ayat dia. Sebagai contoh, you boleh lah, okay, nak masukkan dalam. And then you boleh buat, and then you boleh delete. Okay, and then you boleh buat notes. Boleh buat notes. Okay. Contoh you punya literature review and so on. And then notes dia kalau you pergi kat sini, dia akan appear nanti. General notes ni dia mana-mana you tak buka pun tak apa. Dia boleh type je. Kalau untuk private notes tadi tu,
You kena baca and highlight dan buat notes lah kat dalam tu. Okay. And then dalam ni, okay, you boleh juga set tag lah sebagai contoh. Dalam ni you nak, contoh lah banyak sangat, you tak boleh nak go through lah. Kalau you nak search pun boleh. Tapi kalau you nak tag ni, you nak manage you punya library ni, you boleh letak lah FYP contoh. So dia akan keluar FYP ni yang you dah set tadi tu. Okay, contoh yang ni pun FYP juga. Okay, dia dah appear dah. Ni pun FYP juga. Sorry. So kalau you pergi sini, dia you dah set. Dah keluar. Dah keluar. Saya dah set tadi kan. Dia tak keluar betul-betul kot. Okay. So dia akan keluar. So lagi mudah lah you nak search, you nak go through based on you punya tag. Ataupun you boleh create folder kat sini. Apa ni? Ni sebagai contoh lah. SKM. Sebagai contoh. Okay, you bolehlah tarik contoh kan. Saya ambil keseluruhan. Saya tarik. Oh, tak boleh tarik. Tarik. Sekejap boleh. Takkan tak boleh, boleh. Okay lah. So once you nak pergi dekat folder tu, dah ada. So rather than using searching kat atas ni search tab ni, you boleh guna by filter by my text and also create the folder, create folder. Okay. Tu lebih banyak membantu lah. You manage you punya library. Kalau lagi banyak, kalau you guna beberapa semester, artikel banyak dalam ni kan, mesti you nak buat retrieve tu susah. So you kena guna initiative create folder and juga ni lah. Okay, tu lah antaranya untuk you buat, untuk you manage you punya library. Kena ada maklumat artikel. And then lastly, ini yang paling penting, di mana you kena buat citation. Ni contoh lah, ni you punya FYP you lah. You punya FYP. Macam mana you nak masukkan? Once you dah masukkan semua artikel dalam ni, nak buat citation. Contoh ni FYP you dah ada maklumat you lah. So saya letak according. Okay. So you nak masukkan statement ni. Sebagai contoh, you klik je insert citation. Okay, dia akan appear macam ni. You boleh je search machine learning. Yang artikel yang you masukkan tadi kat dia itulah. Then you boleh klik. Dia keluar. You pilih lah, select. Klik OK. So dia akan appear. Okay. And then kalau according to ni, dia tak boleh macam ni. Dia kena perlu tutup dekat date, year of publication ni. So, dia akan minta you keep manual edit. So, you bolehlah sambungan regarding the contoh kan. Bla bla bla. So, ni contohnya. Ataupun machine learning is apa-apa. Okay, you nak buat, ni macam definition ke apa kan. You nak insert citation lagi. Selain daripada search kat atas ni, search kat ni, you boleh go to Mendeley and you select. And then you klik cite kat sini. So dia akan masukkan. Okay. So kat sini and then you boleh juga you boleh juga selain daripada tu, contoh ayat you semua tu, you boleh insert citation melebihi satu. Sebagai contoh, saya letak kat sini, machine learning. Saya ambil yang ni and then saya letak lagi sebagai contoh lah dia tak ada limit lah you nak masuk citation tu berapa banyak. Unless asalkan artikel tu semua mengikut, adalah statement yang sama yang you bincangkan tu lah. Kita menyokong idea tu ataupun isu tu. Klik OK, dia akan appear semua. Ni ada 1, 2, 3, 4. 3 artikel. Saya klik tadi. Okay. So kalau macam ni, kalau you nak tambah, actually tak boleh lah, you kena buat balik lah. Kalau EndNote dia ada function untuk you, boleh. So tak boleh. Tak boleh. Kalau EndNote boleh. Dia boleh edit. Kalau kat sini tak boleh, you kena buang balik lah. Okay. So itu antara cara ni lah untuk you masukkan. Klik go ni contoh you nak melebihi satu, saya cuba Saya klik side. So boleh juga. You kena highlight. Kena klik control ni kan dekat
Ni klik control, jangan lepas. So dia akan dia akan ni lah. Sebab saya tak guna function insert tadi. Alright, ni antaranya. Once you dah buat semua tu, mesti you nak letak list, reference list kan. Klik je insert biography. Dia akan keluar the whole references. Okay, dia akan keluar the whole. Kenapa lambat ni? Okay, nampak tak dia dah keluar? Based on citation yang you buat lah. So dia akan susun by A to Z. AC, nampak tak? ACG dia akan susun. Okay, and then kalau you nak cantikkan sikit lah. Sebenarnya dia boleh gunakan built-in kat sini. Built-in sini bibliografi ni. You ambil built-in, you ambil references. Right, references ni you kena letak cursor tu sebelum huruf T. And then you klik insert bibliografi, klik situ, dia akan auto keluarlah macam tadi. Yang bawah ni boleh buang. Kalau you buang tadi dia tak function. Dia, buang tak. Dia tak function, dia kena ada dulu. Okay, baru dia function. Okay, and then nampak tak? Okay, once you dah, contohnya you insert. So, okay dah. Contoh, Codes ni mesti dia punya ni kan? Dia punya reference dia yang ni. Yang ni untuk yang ni. So, contoh you nak buang. Tiba-tiba dah habis tu, tak perlu, supervisor you kata, kena buang ni, tak boleh buat citation. Contohlah, you kena buang statement tu. You boleh buang sini. So, dia, actually you kena klik refresh. Refresh. Tak boleh ya. Dia hari tu saya try boleh tu. Sekejap. Kalau tak boleh tu problem tu. Sebab itu saya try boleh. Kalau lah berlaku macam tu kan, nak tak nak you kena buat balik. Kalau lah berlaku sebab saya tu saya try buat boleh. Tak tahu kenapa tiba-tiba tak boleh. Saya try balik. Ada yang lain tu, Codes tu. Oh, ada patutlah. Ya, kena ambil nama lain. Dia kalau dia refresh tu dia akan okey, dia akan hilang. Kena saya nama orang lain, nama saya lah. Bisa ada tu. Betul lah. Nama saya kan, Nur Hafizah kat sini. Lepas tu saya nak buang Nur Hafizah ni balik. Saya nama ni ada kan sebab saya tak tekan refresh lagi. Tak ada dah kan? Sebab tadi Codes tu sebab ada yang lain, saya ada set yang lain. So, you kena refresh kalau you tiba-tiba you ada update. Saya ada delete ke, ada editing kan? Ada terbuang, ada buat editing. Klik je refresh tu dia akan update you punya references. Alright? So, you kena pastikan style ni by default dia akan letak APA lah. Jangan tukar yang lain. Kalau tukar APA dia jadi macam tau. Jadi nombor. Buat dia keluar nombor je macam ni. Simple, dia tak ada keluar nama-nama pun. IEEE. Itu sebab kita pakai APA. Depends pada supervisor you lah. Kalau supervisor kata minta APA, you kena guna APA. Okay? So, ini yang sebenarnya penting. Okay, ada soalan? Saya buka soalan lah. Manakah dah pukul 4.23 dah. Madam boleh ulang balik nak macam mana tanya. nak buat reference tu? Reference tu, okay. Nak ulang yang mana tu? Cara nak insert ke? Macam mana nak buat yang reference yang panjang-panjang tu? Yang ni? Oh, yang ni sebenarnya, okay, saya buang. Sebenarnya, once you kena buat citation dulu. Baru dia akan appear. Once dah buat semua citation ni, okay, you kena masukkan insert citation ni. Ini sebagai contoh. And then you kena klik insert bibliografi terus lah. Dia akan keluar. Tapi saya nak buat built-in. Saya nak nampak cantik sikit. Saya akan guna built-in ni punya. Saya akan letak cursor ni dekat sebelum huruf T ni. Klik je insert bibliografi. So dia akan appear lah. Kalau you ada buat editing ke, ada nak delete citation, you kena klik refresh terus. Nanti dia akan refresh you punya listing references ni. Yang bawah ni buang lah. Boleh je, tak masalah. Okay. So dia akan klik je refresh. So dia akan update you punya Mendeley punya references. Ini sebenarnya penting.
Yang Mendeley tadi yang nak masuk-masuk tu, benda tu kan sebenarnya itu yang lambat sebenarnya. Tapi once you dah dah lengkap dah maklumat dekat Mendeley ni, pastikan Mendeley ni pun maklumat dia semua kena ada. Kalau tiba-tiba you masukkan maklumat ni ada simbol lah apa, you kena edit dekat sini Kena edit dekat bahagian tajuk untuk pastikan maklumat tu tepat, tajuk yang betul. Author pun tajuk yang author yang betul. Semua ni you kena edit dekat bahagian details ni. You kena edit. Okay. Sebab dia akan menentukan citation you punya maklumat tu tepat atau tidak. Kalau tak tepat, sini pun tak tepat lah. Sebab dia rely on you punya library. Kalau tak, kat situ bahaya. You kena betul-betul go through, check dulu semua. Once dah okay, dah final, semua dah complete, and then baru you boleh buat citation and references. Okay, you kena betul-betul pastikan library tu lengkap dan betul. Okay, dan baru boleh buat citation. Citation pula, kalau ada berlaku perubahan, you kena refresh lah. So dia akan listkan yang the reference yang focus on the latest citation lah. Okay. So saya buka soalan sebab lagi beberapa minit, 4:30. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan Mendeley ni? Dari sudut. Kalau kita nak ubah nama author, sebab contoh nama Melayu kan, macam mana dekat Mendeley? Oh, dekat Mendeley ni actually nama saya ni kan. You kena kalau contoh kan nama Nur Hafizah ni, kalau saya letak nama Siti Sarah kan. Kalau you tak letak institution ni, alamak, mana siapa tadi? Ni. Dia akan jadi dia akan jadi Sarah City. So you kena type balik Sarah, you ambil institution ni. So dia akan remain lah. Dia akan fokus lah kat sini. Sama. Pastikanlah dia punya maklumat tu Mendeley tu nama author ni dalam Mendeley ni kalau nama Melayu kita kena buatkan direct name lah. So sebenarnya benda ni kalau in terms of author punya nama, kalau kita lokal kan, kalau research tu memang researcher tu dia punya nama Melayu, better you edit kat sini siap-siap lah. Dan baru dia akan okay kat sini. Overseas senang lah, tak masalah lah surname dia tu, kita just guna je, follow je Mendeley tu punya format. Cuma kalau nama-nama Malay je lah kan, nama-nama Malay tu, Malay name tu kena ni lah, ubah kat sini. Dan semua nama surname. Okay. Okay setakat ni clear ke? Apa Yeah. tadi? Alright. So tak apa, in future ada berlaku masalah, no worries, you boleh terus email saya akan cuba bantulah. Actually KKM ni once dah habis, you boleh follow up je dengan saya, boleh je email saya. Okay, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya lambat sikit tu, sorry lah dengan saya ni kan. So ada soalan lagi, almost 4:30 lagi beberapa minit. Any questions regarding this software Mendeley? Tak ada dah. Semua clear. Hopefully semua clear. Alright. So saya rasa tak ada apa-apa dah. Saya harap sangat sesi dengan saya lah pada petang ni memberi sedikit sebanyak membantulah dan memberi kefahaman kepada you all macam mana you nak buat citation and also references. So insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain sesi. Okay, saya doakan you all dipermudahkan segala urusan untuk final year ni. Okay, dan cuba yang terbaik lah. So insyaAllah saya tamatkanlah sesi saya pada petang ini dan saya minta maaf kalau ada kekurangan di pihak saya lah. Okey, itu sahaja saya sebelum tu mohon untuk isi kehadiran dan juga feedback form. Itu penting tau. Sebab kadang-kadang attendance tu lecturer you nak. So better you isi lah yang tu penting. Feedback tu kalau you nak apa-apa penambahbaikan, kita boleh tambah balik lagi lah. Alright, itu sahaja saya rasa setakat ni. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Sekejap lagi. Jangan makan lagi, tunggu maghrib dulu. Alright, so itu sahaja saya rasa. Saya tamatkan sesi pada petang ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. All the best. Take care. Thank you.